Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحيي به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita baca Fatihah sekali untuk Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Kedah yang meninggal 2 minggu lepas, guru saya juga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir juga walaupun saya nampak sedikit. Tadi banyak kenduri, banyak open house. Daripada pagi tadi saya disuruh memimpin untuk solat duha, kemudian tadkirah, kemudian makan kambing. Allah, ustaz-ustaz ni bila kambing dia tak boleh, kemudian pergi dekat Gombak, kemudian pergi ke Ijuk. Ijuk ni pula nak cerita sikit pengalaman. Pakai Waze. Kadang-kadang Waze ni Masya Allah banyak membantu. Cuma kadang-kadang suka bawa yang jauh. Subhanallah. Hari ini saya memang daripada Jabas tu nak pergi ke Ijuk, biasanya setengah jam sampai. Jadi saya pun terasa lah nak guna jalan dekat, kata saya yang tak pandai ni lah, pakailah jalan rawang. Daripada rawang tu di bawah naik atas gunung atau bukit apa, tak tahu. Subhanallah, itulah. Jadi kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, ternyata saya masih hadir lagi kat sini. Tuan-tuan yang mendengar kuliah saya sebelum Ramadan dulu ada juga lagi dekat sini. Jadi kita syukur banyak-banyak. Ada 3 nikmat jangan kita tidak syukuri. Yang first sekali nikmat umur, hidup. Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Saleh yang kita sayangi dah meninggal, dah wafat. Masya Allah, orang yang kalau tidak keterlaluan saya katakan orang yang paling alim tauhid sifat 20 di Malaysia kita ni beliau lah, Tuan Guru Haji Saleh. Kerana beliau anak murid betul kepada Pak Da'i Syekh Ismail. Pak Da'i ni, kenapa dia dipanggil Pak Da'i? Sebab dia alim waktu muda, sebab itu disebut Pak Da'i. Ini sebab beliau dari keturunan Fatani, maka selalu dipanggil, ini pendek saja. Nama contoh Baba Ismail Sepanjang dipanggil Pak Da'i Sepanjang. Dia panggil short macam tu kan. Alimnya Masya Allah, tabarakallah. Sampai guru saya Syekh Tuan Guru Ahmad Ridharuddin Pondok Penanti, beliau katakan, dan guru-guru lain pun katakan juga, siapa yang mengaji sifat 20, khatam, kitab khatam, memondok khatam, tapi kalau tak menjalani tariq Pak Da'i, kitab baku Radul Amani, itu belum kumah lagi. Bukan kata tidak Islam khair insyaAllah, tapi belum lagi kemah dari segi akidah dia. Sebab apa? Sebab dalam berbicara tentang hukum akal, dia ada istilah namanya hukum akal, ada juga istilah namanya akal hukum. Nah ni kalau tak mengaji sifat 20 tak faham ni. Yang kita katakan wajib, mustahil, harus, itu sebenarnya bukan hukum akal, itu akal hukum. Hukum akalnya macam mana? Hukum akalnya bukan wajib tapi wujub.
Bukan mustahil tapi istihalah. Bukan jaiz tapi jawaz. Ini panjang lagi cerita kalau nak syarah. Tajuk kita bukan tajuk ni. Tajuk kita tajuk apakah kita menggapai takwa ataupun tidak. Baik. Jadi satu, benda ini kalau tidak dikuasai sifat 20 sebaiknya tak boleh kita sampai ke situ. Sehingga nanti kesimpulan kita belajar sifat 20 itu apa? Yang kita panggil khamsin aqaidul iman. Ada 50 simpulan iman. Tapi jangan silap. Yang selalu kita kata 50 itu apa? 20 yang wajib bagi Allah, lawannya 20 yang mustahil bagi Allah, 40. Kemudian harus 1, 41. Kemudian wajib, sifat wajib bagi Rasul 4, mustahilnya adalah 4. Maka harusnya 1 jadi 9. 41 campur dengan 9 jadi dah 50 kata kita. Tapi kalau yang tahqiq benar-benar bukan begitu. Bagaimana mungkin kita nak mengisbatkan sifat mustahil bagi Allah? Bagaimana mungkin? Allah bersifat, Allah muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bi bal. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Berapa banyak tu tak ada kira lah banyaknya. Tapi saya beriman dan meyakini i'tiqad yang jazam, yang putus, bahawa Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Berapa tu tak tahu saya, tapi saya yakin sebenarnya itu ijmal secara iman, secara ijmal. Tetapi secara tafsil, secara detail dan tahu makna dan burhan, dalil dan juga penerangan, maka 20 sifat itu namanya apa? Tafsil. Sama juga dengan tadi, Allah tidak bersifat maha suci. Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Berapa banyak kekurangan yang tak layak bagi Allah? Banyak sangatlah. Tapi saya tetap beriman maha suci Allah bersifat dengan sifat itu. Itu namanya iman secara ijmal. Tetapi 20 sifat secara tafsir, itulah saya tolaknya. Itu yang kita belajar, sifat mustahil itu. Sifat mustahil 20 itu. Jadi apakah kita beriman dengan sifat mustahil itu? Tidak. Karena itu kesimpulan iman yang benar-benar bukan itu yang dimaksudkannya. Ini adalah kitab Al-Qur'an. Nanti ditanya dengan guru yang tahqiq tadi. Bukan bermakna kita tidak kemah, kita tidak sah-sah dah, tapi nak bagi perkemah elok. Sebenarnya bila kita nak sampai kepada 50 aqaidul iman, last sekali nanti dirangkumkan dalam apa? Wujubul wajibah, istihalatu al-mustahilat, jawazu al-jaizat. 3 ni dia kena pasang elok. Saya ulang balik yang dikatakan simpulan iman, 50 simpulan iman itu dia mesti wujubul wajibah, istihalatu al-mustahilat, jawaz al-jaizat. Ini kena mengaji lah. Maksudnya kena balik. Saya sebut lagu ni pasal guru saya sebut lagu ni Ustaz. Ustaz apa ni? Ustaz lupa nama Ustaz. Ustaz Lor. Ana mohon maaf Ustaz, keliru. Ustaz kecil ke Ustaz Lor? Ustaz Lor dia kecil. Masya-Allah. Malu saya beliau awak kat sini. Beliau kata kalau tak jumpa di dunia, kita jumpa di syurga. Insya-Allah. Insya-Allah. Masya-Allah. Saya cerita sikit ada kaitan dengan Fadil sebelum kita. Mohon izin Ustaz, saya cakap kat sini ni malu saya Ustaz. Baik Ustaz tak ada tadi. Susah dah saya nak cakap ni. Bila ada orang alim dalam satu majlis ni, kita jadi susah hati. Macam tu lah saya kalau dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin kan Ustaz Pelanggan Syekh Nuruddin biasanya topik Jumaat ke-9, ke-10 tu saya Allah Ustaz, saya tak boleh nak kata apa. Saya minta cancel. Tak boleh Ustaz, ni dah time lagu ni. Sampai saya kata dengan pemaju Syekh Nuruddin ni, nanti bawa kereta tukar radio lain. Jangan radio IT. Pasal nanti dia dengar saya cakap. Bila dengar saya cakap ni, kita malu lah. Masya Allah.
Monidin lah Ustaz, mohon maaf ya. Saya anggap Ustaz tak ada dah ni, baru saya start cakap ni. Kalau Ustaz ada ni duk ya, ya tak apa-apa nak boleh. Nah, jadi kemahiran itu pesan dulu saya, Tuhu Haji Saleh bin Ustaz ya. Saya sangat sayang dengan beliau, dan beliau selalu pesan kita ni kena kenal Allah. Nak mengaji ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat silakan, tapi hak ni kemah dulu, hak ni kemah dulu. Jangan kita meninggal dalam keadaan benda ni tak kemah lagi. Beliau pesan selalu mengaji tauhid sifat 20 yang diajar di pondok-pondok ataupun di sekolah masjid. Dan dia kata kena kita bezakan antara Khaliq dengan makhluk, antara Allah dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nak bagi mudah, kata beliau, beliau selalu ulang, jadi saya kena ulang juga lah. Nak bagi mudah, nak kenal makhluk ni, supaya kita jangan nanti kata Allah, rupa-rupa yang kita kata tu adalah makhluk. Contoh, Allah ada tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Allah ada muka, tapi muka Allah tak seperti muka manusia. Allah ada telinga, mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tak seperti telinga manusia. Tuan-tuan, sampai sebut lagu ni, cek dulu pengajian. Mohon maaf, siapa pun ustaz kan, profesor sekalipun, alim sekalipun, kena cek balik yang dia kata tu. Bukan kata mudahnya tak betul, tapi cara ni itu tidak kenal. Sebab saya apa? Yang kata muka, tangan, apa semua ni makhluk. Kerana itu nak kenal makhluk, kata Tuhu Haji Saleh, kenal dua dulu lah, mudah-mudah. Dia sebenarnya nak mengaji makhluk ni, dia kena mengaji satu lagi ilmu, namanya Maqulat Al-Ashar. Maqulat Al-Ashar, satu lagi dalam tu ya, saya ni cakap mudah-mudah. Apa nak kenal makhluk, kenal dua saja. Satu benda, substance. Satu lagi sifat benda. Yang kata benda ni dia mengambil ruang, mengambil lapang. Dia panjang perbicaraan. Jadi benda ni bagi dua pula. Satu jisim, satu jauhar. Jauhar ni yang tak boleh bagi-bagi. Proton, neutron, apa semua tu. Yang ni boleh dibagi-bagi. Yang jisim yang boleh dibagi-bagi, bagi pula pada dua. Satu namanya kafif, satu namanya latif. Latif, kafif ni macam kita manusia lah, boleh pegang-pegang kan, boleh kat meja kan, boleh bantal. Pasir tu walaupun dia kecil kan, boleh dekat lagi. Maksudnya kalau kita hentam dia kan, dia berderai dan berkecai kan, ada halu-halu. Itu maksudnya kafif. Ada namanya latif, dia boleh dibagi-bagi, tapi dia halus sangat. Apa? Contohnya roh, contohnya cahaya, contohnya apa? Kegelapan, boleh dibagi-bagi dalam ilmu sains pada menyebut demikian. Jadi kalau ada datang ketika kita beramai, tiba-tiba mai satu lembaga warna hitam, ini bukan Allah. Sebab apa? Sebab dia ada bentuknya, ada fizikal, walaupun dia tidak seperti manusia. Ataupun datang dalam bentuk yang besar dan perkasa. Ini adalah benda, sama ada kafif ataupun latif. Sifat benda tu apa? Sifat benda tu banyaklah nak cerita, tapi ingat 4 benda sahaja dulu, kata ulama tauhid. Man taraka arba'an kamula imanuhu. Siapa yang tinggal 4 perkara ni, lengkaplah iman dia. Apa? Aina, kaifa, mata, kam. Sebab 4 ni, soalan ni layak untuk manusia, bukan untuk Allah. Aina, di mana? Di mana? Jangan ditanya di mana Allah. Kalau orang tanya di mana Allah, orang tu tak kenal Allah lagi. Kaifa, bagaimana bentuk Allah tu, lagu mana? Tak ada lagu. Pasal Allah yang melagukan lagu, Allah yang menjadikan lagu tu bagaimana tu. Sebab itu di dalam kitab At-Tafsir fi Din, Al-Imam Abu Mudhaffar Al-Isfarayini, beliau nukilkan apa yang disebutkan oleh Sayyid Ali karamallahu wajhah. Kata beliau, innal ladzi ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayna, wa innal ladzi kayfa al-kayfa la yuqalu lahu kayfa. Sesungguhnya Allah yang menjadikan tempat. Jangan ditanya where is God, jangan ditanya, soalan mustahil.
Dan Allah yang menjadikan makhluk. Jangan ditanya lagu mana Allah tu. Kalau nak tanya lagi, itu maksudnya bukan belum kenal lagi. Kemudian mata, bila adanya Allah. Tak boleh tanya soalan itu. Sebab Allah ada sebelum bila. Sebelum ada masa, past tense, present tense, simple future tense. Tenses ni sebelum ada Allah dah ada. Allah dah ada. Sebelum ada masa, Allah dah ada. Masa itulah namanya azali. Masa azali ketika Allah sahaja yang ada. Sebelum ada masa, sebelum ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, sebelum ada namanya life, kehidupan, ada namanya kematian, tak ada semua benda. Sebelum ada hangat, sejuk, malam, siang, tempat, bumi, langit, ars, sebelum ada itu Allah dah ada. Itu yang Sayyidina Ali sebut, kan Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Allah telah ada tanpa tempat, dan lani pun Allah ada tanpa tempat. Jangan ditempatkan Allah. Do not place Allah. Jangan ditempatkan Allah di atas langit umpamanya, seperti i'tiqad orang Yahudi. Kemudian kan apa Allah tu? Tak ada apa-apa. Tak apa, esa saja. Kita satu. Sebab itu terjemah Allah tu satu tak tepat. Dia kena esa. Sebab apa esa? Kalau so pun tak tepat. So dua. So sebelum so tu ada nombor kosong. Selepas so dua. So dua, tiga, empat, lima, enam. Ini tanya yang Kelantan lah. Kalau satu, kalau dikatakan satu, nak jadi satu tu mungkin 1/2 jadi satu. Ataupun 1/3 campur 1/3 campur 1/3 jadi satu. Itu namanya kam muttasil. Allah Azza wa Jalla tak begitu. Lagu mana tak ada lagu, saya sebut tadi itu. Lagu mana tak ada lagu, pasal Allah yang menjadikan lagu. Di mana Allah tak ada mana, pasal Allah yang menjadikan mana. Soalan lagu ini bermakna soalan yang belum kena lagi tauhid benar-benar. Itulah panjangnya. Saya pun menjadi satu kewajipan pada saya lah untuk sampaikan benda ini juga. Antaranya apa pesan guru-guru kita, surau, masjid, madrasah ke, sekolah ke, ma'ahad ke, walaupun mungkin, mohon maaf ya, meriah dengan aktiviti pengajaran di surau masjid. Tapi kalau tak ada, diajar 3 benda ni belum lengkap. Belum saya sebut di semua surau, bukan surau ini saja Ustaz. Bukan kata saya habaq tang ni saja tak. Saya habaq semua tempat saya mengajar. Kalau tak ada mengajar 3 ni, tak kemai. Maksudnya belum lengkap lagi. Ada something missing there. Satu, ilmu tauhid. Dia mesti tauhid sifat 20. Mesti orang yang mengajar tu orang kemah betul. Memang dia mengaji talaqi dan khatam. Dengan dia ia main baca saja, dia pun tak tahu. Nak hukum akal dengan akal hukum pun tak apa nak tepat lagi. Tahakkuk dengan wujudi pun tak kemah lagi. Contoh sungguh dengan ada, itu beza. Benda tu sungguh tapi belum tentu ada. Ini panjang lah ni, panjang cerita nah. Benda tauhid ni dia kena duduk. Dia tak boleh maghrib insya-Allah ni. Duduk santai-santai sampai-sampai tunggu isyak. Ada tak boleh lagu tu. Dia kena duduk bawa kitab. Kemudian memang mengaji betul dia dengan tu. Kulit ke kulit. Tu baru sedap. Dia punya makna. Makna kita kadang-kadang baca translation. Translation is not necessarily the understanding. Kita nak murad apa murad dia tu, apa maksud dia tu. Dia kalau translation tu translation, tapi apa murad, apa maksud dia. Yang tu maksud tu yang dikatakan ketibaan makna pada diri. Sebahagian ulama mengatakan itu, ketibaan makna pada diri. Siapa Ustaz? Belum tak ingat saya sebut tadi. Saya nak al-Atas kan apa sebut tadi. Yang kata knowledge adalah ketibaan makna. Makna tu main. Bukan just merely translation. Bukan. Yang kata sungguh. Contoh ni nak. Ni kalau jatuh dia pecah tu sungguh, tapi bukan ada pecah. Benda yang kata pecah, apa ni perkara pecah tu. Hak pecah, ni pecah dah. Itu tunjuk ada tak pecah? Tak ada. Yang ini kaca berderai. Nah ini serpihan yang kata pecah tak ada.
Itu namanya amrun i'tibar. Masya Allah. Nah, yang kata bulat, mana bulat tak? Itu memang kita nampak, tapi ada tak? Tak. Dia sungguh tak bulat, sungguh bulat. Tetapi ada tak benda tu tak? Ni piring, ini bentuk. Yang kata bulat tu apa? Nah, ini yang namanya amrun i'tibari. Benda yang boleh, dia ada sungguh, tapi bukan ada pun tak ada. Sama lah kita mengaji sifat nafsiyah, sifat salbiyah dengan sifat ma'nawiyah. Semua sifat ini sungguh ada, sungguh ada. Tak ada sungguh tak sungguh, tapi ada tak ada. Yang ada cuma 6-7 saja sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Saya bawa benda ni saya tahu, bukan semua faham. Saya tahu. Riak muka kita tahu, faham tak faham. Mohon maaf. Saya bawa benda ni kenapa? Supaya kita mengakui lagu tu lah. Banyak lagi benda saya tak tahu. Itu tujuan saya lah. Nah, pasal guru kami saya sebut lagu tu. Dia bawa benda yang agak complicated sikit supaya kita jangan sombong. Now I know. No. The more you know, the more you don't know. Makin banyak kita tahu, makin banyak kita tak tahu. Supaya kita jangan rasa selesa. Dan kita hormat ulama. Banyak lagi kupasan ulama-ulama. Bila sampai tu bagus ya. Kalau Yoko, ilmu Yoko ni tak bagus. Ilmu Yoko Syekh tu cerita tinggi-tinggi. Yoko ilmu Yoko ni musibah besar. Kerana dia tak yakin dengan ulama tu. Asal kata dulu, tapi lagi tak masuk tajuk lagi ni. Ini baru mukadimah. Sebelum saya lupa, saya nak ijazahkan semua yang hadir lah. Saya nak turunkan apa yang guru kami, Guru Hadis Malaysia Musa ijazahkan kepada kami. Tujuan sayanya bila kita amal ni, insyaAllah beliau pun dapat juga manfaatnya dari kubur. Beliau ijazahkan kami beberapa amalan, tapi saya nak kongsi 2 saja. Jadi amalan ini bersambung pada beliau, insyaAllah barakah. Amalan ni dua-duanya diamal lepas solat. Satu, lepas kita solat, lepas salam, apa semua sekali, kita solat sunat tu nak balik lah. Milas nak balik, bacalah Qul huwallahu ahad 11 kali. Qul huwallahu ahad 11 kali. Jangan dibaca surahnya, dibaca ayatnya. Jangan Qul huwallahu, jangan Al-Ikhlas, dapatlah pahala Al-Ikhlas. Yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 46 kali. Macam tu 46 kali. Waktu beliau ijazah pada kami, dia kata, amal lah, jangan tanya. Saya nak ulang sama-sama kita amal, jangan tanya. Pasal saya tak tahu, pasal apa jadi 11. Pasal apa jadi 46 tu saya tak tahu. Sebelah itu ada juga lah riwayat Abu Umamah Al-Bahili pernah pesan, kalau dia meninggal maka baca dekat kepala dan itu lepas ditubuh lah, kepala tu baca lah 11 kali Qul huwallahu ahad. Itu ada 46 ni. Saya pun tak tahu, jangan duk kait dengan semangat 46 apa semua tadi. Ini pesan beliau. Amalan lain tu saya ingat Nabi kita beramai. Ada juga amalan lain, antaranya ni untuk keajah lah ni, keajah majah lah. Kalau kata nak tanam pokok tu, baca Subhanal Warithil Ba'ith 3 kali. Subhanal Warithil Ba'ith. Maha suci Allah Al-Warithi yang mewariskan. Sebab pokok tu ada anak dan nanti pokok tu tumbuh. Al-Ba'ith yang bangun, maksudnya yang Allah membangunkan, insyaAllah pokok tu jadi tumbuh elok. Dia pesan baca 3 kali. Kalau nak tanam pokok bunga ros ke aja nak tanam aja tanam pokok apa? Kita tak tanam apa? Tak apa, turun kat tujuh. Kalau benar tu itulah yang boleh saya kongsikan. Saya juga sebenarnya takut juga nak cerita tajuk malam ni. Takut diri sendiri tak boleh nak bawa lagu mana lepas Ramadan itu. Apakah kita menggapai takwa ataupun tak? Takut juga nak cerita. Tapi dah dijemput, dah duduk tahun ni, nak buat lagu mana nak kena cerita juga dah.
Walaupun diri sendiri ini banyak lagi kekurangan. Jadi guru kami Syekh Nuruddin, beliau bagi tahu sahabat Nabi itu memang dia banyak beza dengan kita. Kalau nak tengok lagu mana sifat Nabi, perlakuan Nabi, amalan Nabi, khasyah Nabi, khusyuk Nabi, tadharru'nya Nabi, inkisarnya Nabi, tadallulnya Nabi, tengok sahabat. Sebab sahabat itu cerminan kepada Nabi. Kalau nak tengok lagu mana kehidupan sahabat, tengok tabi'in. Dia terus. Nak tengok mana cara orang salih, tengok guru kita. Guru kita yang salih-salih itulah. Itu baru sekelumit kita tengok, tu guru kita ni Quran tak tinggal, itu baru guru kita. Belum lagi atas kita ni kan zaman khalaf, belum lagi zaman yang salaf yang disebut oleh Nabi, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun kata Nabi, kemudian kurun selepasnya. Sahabat ini kata guru kami Syekh Nuruddin, 6 bulan sebelum Ramadan doa, ya Allah balighna Ramadan, sampaikanlah kami supaya dibagi kesempatan berada di bulan Ramadan. Ulama katakan tidak salah berdoa panjang umur supaya sempat bersama dengan saat dan momen-momen yang baik-baik. Kan Ramadan itu baik-baik. 6 bulan lepas Ramadan, nak cerita 6 bulan lepas Ramadan, kita baru 2 minggu lah, 3 minggu dah. Jangan lupa tinggal 3 hari ni. Siapa nak puasa 6 ni, esok, lusa, tulat. Lepas itu hari Khamis, 1 Zulqa'dah. Lepas lagi nampak gaya puasa 6. Puasa 6. Saya kata Muhammad 2 kali bunyi depan kita. Luar tak apa. Tinggal 1 ni. Baru nak mula mukadimah ni, Ustaz Lam macam mana? Ustaz Lam kita sambung lagi. Tu dia. Dan itu pun hak besar. Tadi dia tak ada apa hak besar. 2 kali bunyi, 2 kali biji. Baik. Jangan tinggallah puasa 6 bulan. Nabi sebut man shama Ramadan thumma tabi'ahu 6 min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Di sini kita lihat perspektif yang berbeza sedikit. Kita lihat kasih sayangnya Allah. Cuba lihat, Allah katakan ini juga yang disebutkan oleh Nabi, itu jugalah yang disuruh oleh Allah sampaikannya. Man shama Ramadana, sesiapa yang berpuasa Ramadan, syaratnya Ramadan dulu, thumma taba'ahu, kemudian mengikutinya. Kenapa hadis tidak katakan fa'atba'ahu? Fa itu maksudnya maka, thumma itu kemudian. Bermaksud apa? Kalau fa itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kenapa tidak kun thumma yakun? Sebab fa ni cepat. Allah telah berbuat sesuatu. Bermakna fa ini immediately, terus. Hadis tadi sebut fa ke sebut thumma? Sesiapa yang berpuasa Ramadan, thumma, kemudian. Di sinilah rahmatnya Allah kepada umat ini. Bukan semestinya lepas sahaja Syawal 1 tu 2 terus, 3 terus, tidak. Silakan sahaja. Nak terus lebih baik sebab ada momentum lebih kuat. Kalau tidak, makan dulu hari raya tu. Jamuan raya, kambing golek, cendol, tak ada apa kan. Kalau 2 tu berjumpa, saya tak jadi orang. Tambah lagi puding krim. Itu jangan ditakak gambar. Nanti dibayar lalu Ustaz makan tu dia. Rasa benda tu kita suka. Tapi semua bila-bila tak apa. Tapi within the month of Syawal, itu kasih sayang Allah. Memang Allah kasih sayang kat kita ni. Quran itu 114 surah. Semua surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali 1 surah
iaitu surah At-Taubah. Ulama katakan sebenarnya ada untuk komplitkannya di dalam cerita Nabi Hud alaihi salam. Innahu, cerita Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud. Ketika Nabi Sulaiman menghantar surat kepada Ratu Balqis dekat Yaman itu, maka ketika Ratu Balqis buka surat itu dibaca, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata ulama, lengkaplah 114. Nak tunjukkan Allah benar-benar Ar-Rahman, sifat pemurah, Ar-Rahim, sifat mengasihani ataupun penyayang. Ulama katakan dua sifat ini berasal dari perkataan rahmah. Rahmah, rahmah ni blessing ataupun mercy, diterjemahkan dengan makna riqqatun fil qalbi, suatu perasaan halus, kasihan belas yang ada dalam hati. Oleh kerana Allah tidak ada hati, ataupun kita katakan hati bagi Allah itu nanti jadi tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk, maka diterjemahkanlah oleh ulama riqqatun fil qalbi, bagi Allah, Allah sifat ihsannya Allah. Tetapi sifat rahmatnya Allah tak sama dengan kita. Sebab sifat rahmatnya Allah, iaitu Allah tidak sayang nikmat yang ada padanya dibagi, dicurah kepada siapa yang nak. Sebab itu nikmat Ar-Rahman, nama Ar-Rahman Allah itu Ar-Rahman dengan sifat pemurah Allah. Orang Islam dapat rezeki, orang bukan Islam pun dapat rezeki. Malah orang bukan Islam kadang-kadang richer than Muslims, lebih kaya daripada orang Islam, lebih bahagia lagi, lebih pandai lagi. Sebab Allah curahkan itu. Sebab Allah tak sayang dengan nikmat yang ada padanya. Sama juga kita dengan nikmat Ar-Rahim, dapat nikmat Islam, bertambah nikmat Islam itu Ar-Rahim. Kita ada ilmu, nikmat Ar-Rahman, bertambah akan ilmu itu nikmat Ar-Rahim. Kita boleh melihat sekarang, itu namanya nikmat Ar-Rahman, bertambah lagi tajam penglihatan itu nikmat Ar-Rahim. Kita boleh berfikir, berakal sekarang ini, ta'akul, Allah tambahkan lagi cepat dan lama mengingat, itu namanya nikmat Ar-Rahim. Sebab itu sebahagian kitab menulis makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni, Allah yang maha boros. Boros ni apa? Kalau boros bagi kita ni, boros duit lah. Tapi kita kalau berkawan dengan boros, suka juga kita. Sebab dia tidak loket, dia tidak kedekut. Kalau berhenti dekat R&R, siapa nak keluar duit ni, siapa nak keluar duit ni. Dia boros kata kita. Tak apa anak, tak apa anak. Maksudnya dia tak sayang dengan duit yang dia ada. Bukan tak bermakna begitu nak bagi dekat, bagi pemahaman dekat. Allah gitu. Allah tak sayang dengan nikmat yang dapatnya. Silakan kamu. Itu maksudnya Allah Maha Pemurah dan Penyayang. Banyak lagi cerita kat situ. Baik. Yang kita nak cerita kaitan dengan sahabat 6 bulan. Sahabat doa, ya Allah, lepas Ramadan ni, terimakanlah ibadah kami yang kami lakukan di bulan Ramadan dulu. Terimakanlah ya Allah. Apapun, siyam, puasa, qiyam, bangkit malam, solat fardunya, sedekahnya, zikirnya, baca Qurannya, tahmidnya, semua ya Allah terimakanlah. Cuma kita nak fokuskan apakah mencapai takwa ataupun tidak. Ini diri sendirilah yang jawab nanti. Cuma nak tahu indikator dia macam mana nak tahu orang yang bertakwa ini. Kita ambil beberapa pendapat sahabat. Sekali Sayyidina Umar berjalan. Bila berjalan, berjumpa dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar tahu Sayyidina Ubay ini wajah rapi. Sebab dulu pernah Sayyidina Ubay ini jawab satu permasalahan yang Sayyidina Umar pun payah nak jawab. Apa kata Sayyidina Ubay ketika Sayyidina Umar tanya, "Kaifa asbahta ya Ubay?" Bagaimana kamu berpagi-pagi begini ni Ubay? Bagaimana kamu? Mohon maaf, kita dah masuk Isyak belum? Berapa minit?
1 minit lagi. Tak apa, bagi saya minit dulu 1 minit. Ni ada banyak. Kita dah dulu pukul 9 tepat saya berhenti, insyaAllah. Campur adab 95 minit. Saya berhenti. Cek jam nanti, insyaAllah 95 minit saya berhenti. Sila saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Tadi waktu azan dan selepas azan ada 2 amalan yang kita jangan tinggal, tapi jarang kita buat. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Apa? Ketika muadzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum muadzin laungkan hayya 'alas salah, ketika itu sunat kita baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
raditu billahi rabban wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Dia beza sikit apa yang kita baca dalam Al-Quran itu. Sampai sebut begini kata Nabi, ghufira lahu. Satu hadis yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya. Hadis yang lain, diampunkan dosanya telah lalu. Ini sama-sama kita amalkan. Subuh esok ni dan lepas tadi subuh esok. Jadi setelah kita baca 4 kali itu sebelum Bilal melakukan hayya 'alas salah, kita baca wa ana, dan aku ashhadu an saksi alla ilaha illallah wa anna wahdahu la syarika lah wa ashhadu dan aku saksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa bil islami dina. Itu satu. Yang kedua, lepas azan biasa kita terus angkat tangan kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nanti subuh esok dan seterusnya salawat dahulu. Sebab Nabi sebut man salla alayya hina yasma'ul adhan, siapa yang bersalawat kepadaku ketika dia mendengar adhan. Sebagian ulama mengatakan selepas dia adhan dia bersalawat dahulu. Macam mana? Macam ni, la ilaha illallah, salawat dulu. Kita lah yang dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kau katakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati al-qa'imah sampai akhir. Siapa buat macam ni, Nabi katakan hullat lahu syafa'ati, halal lah baginya syafaat. Sama-sama kita buat nanti kan. Boleh kita tulis, nanti Ustaz tuliskan, sama-sama kongsi kan. Kalau tak sempat, tak sempat dengar tadi, tanya dengan kamera. Kamera tadi. Jadi habis daripada mula sampai akhir, setiap huruf saya sebut semua direkam oleh makhluk ini. Bukan makhluk ni. Saya tak ingat Datuk Zawawi dulu pernah datang ke UIA kan, dia ceramah terkenal. Ini cerita lama ni Ustaz Daud. Jadi bila dia mari, katanya orang taklah seramai mana, ramai juga tapi taklah berapa ramai lah. Jadi datang yang penganjur tu bagi tahu, Datuk maaf, mungkin tak berapa ramai juga sebenarnya, tapi tak sepatutnya lebih ramai lagi. Tak berapa ramai lah Datuk, sebab kita memprogres. Dia kata apa? Tak apa, kami berceramah ni, pendakwah ni tak ramai pun tak apa. Yang kamu tengok saya, tuan-tuan, puan-puan, bukan ada orang pun. Dia kata, saya dengan kameraman dia kat rumah. Kameraman macam ni, macam mengaji ni, kat saya. Tak ada apa. Tuan-tuan, puan-puan, macam ramai kan? Tak ada ramai, kami dua je kan. Itu pun muncul. Kadang-kadang saya dengan kamera je, main breakfast. Sebab main ni makan waktu janai. Dia pun yang ni tak buka gerak sampai habis 30 minit. Kata itu nanti boleh tanya dengan Ustaz Long bagaimana pengalaman, apa motivasi berdakwah dan sebagainya. Kita ni lagu tu lah, orang dengar tak dengar tu cerita lagi. Sampai biasa kami pernah sebut ni Ustaz Long, kalau baca taklim tu tak ada orang, kita dengan tiang lah baca. Yang taklim tu, kita fadhil ulama tu kena ada nak kat rumah. Kerana kitab ni barakah, kitab ni Masya Allah. Kalau orang kata benda tak elok tentang kitab ni, biar dia. Saya apa? Yang mengarang kitab ni, kalau lah orang-orang sebegini tahu, ya Allah, yang kata-kata tak elok ni apa? Pasal hati tak elok. Kalau hati elok, yang diucap semua elok. Qabihul kalam silahul li'am. Qabihul kalam, perkataan yang tak elok, itu silahul li'am, itu senjata orang-orang yang mengeji. Dia lagu tu, kalau hatinya bersih, di luar pun bersih juga. Masya Allah, kita Fadhil Amal tu various languages all over the world, translated ke dalam banyak bahasa, dan sampai sekarang dibaca. Itu menunjukkan kitab itu barakah. Ketika Imam Malik menulis kitab Muwatta, lalu kata orang, wahai Tuan Guru, kenapa ditulis lagi kitab Muwatta, kitab hadis 7,000 hadis tu? Walau lainnya banyak menulis kepada Tuan Guru. Apa kata beliau?
Ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yafna. Apa yang ditulis ikhlas kepada Allah akan kekal, yang tidak ikhlas kepada Allah akan sirna. Betul, sampai sekarang kita Muwatta dibaca, itu tanda Allah terima. Sama lah juga dengan kitab Fadailul A'mal. Beliau Masya Allah wafatnya di mana? Kalau dilihat pengakhiran seseorang itu tanda Allah terima hidupnya, beliau lah. Kenapa? Mengajar hadis 45 tahun ke 54 tahun, tak ingat saya. Yang saya ingat sekarang ni 54 tahun mengajar hadis, tak dibayar satu sen pun. Aujazul Masalik, syarah kepada kitab Muwatta Imam Malik, berapa 11 jilid, beliaulah yang mensyarahkannya. Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, kitab yang saya suruh beli tadi tu. Allah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi kan alim orangnya, kan mendengar kealiman beliau ikut majlis ilmu Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Orang alim dengan orang alim. Bila dia dengar, tergamam Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa komen beliau? Inni ra'aitu ahadithan tataqattaru min lihyati. Aku melihat hadis-hadis berguguran daripada janggutnya. Itu tafsiran apa tu? Tafsiran apa tu? Tuan-tuan pernah tengok tak muka beliau? Nanti balik ni tengoklah muka orang salih, orang alim. Pergi dekat Google Image tu, tulis Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Kena tulis Al-Kandahlawi. Kalau tak Ali Zakaria sebelah rumah muka tu. Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Allah, sopan kita. Ni yang saya nak cerita ni, janggut ini. Janggut dia di mengaji lebih lebat daripada rambut saya. Janggut ini nak tunjukkan apa alim. Berguguran hadis daripada janggutnya. Itu maksudnya apa tu? Itu fidan. Beliau cakap sikit hadis. Beliau dimakamkan di mana? Dekat Baqi'. Allahu Akbar. Beliau tu cuma tak tahu kat mana kuburnya. Ada orang kata kubur beliau betul-betul sebelah kubur Imam Malik, kata beliau. Kalau tuan-tuan pergi dekat Baqi' ke, dulu saya dah cerita kat sini kan di sana. Sikit-sikit sajalah. Kalau ingat lagi yang buta yang saya bagi tahu itu, kalau masuk 30 meter daripada pintu ni, kubur yang kat sini dah namanya kubur siapa? Anak-anak Nabi dulu, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Zainab. 5 meter sebelah tu isteri-isteri Nabi. Sebelah lagi 7 meter itu Sayyidina Uqaym bin Abi Talib, Sayyidina Sufyan bin Harith dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Sebelah mereka tu, sebelah dekat corner macam ni. Sini Imam Malik, atas ni guru beliau Imam Nafi', Maula Ibnu Umar. Katanya sebelah kiri tu katanya. Di situ kuburnya adalah Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi kata. Kita berhenti kat situ. Tadi kita berhenti kat mana tadi? Sayyidina Ubay. Sayyidina Umar pernah tanya kepada Sayyidina Ubay, ya Ubay, kayf asbahta? Bagaimana kamu berpagi-pagi sebegini ni? Lalu kata beliau, Sayyidina Ubay, dia kata asbahtu apa? Muhibban lil fitnah. Aku berpagi-pagi ini suka kepada fitnah. Muhibban lil haq. Aku tak suka kepada benda yang hak. Astaghfirullah. Wa usalli bi ghairi wudu'in. Aku salat tidak berwudu'. Wa inni ma la indallah. Aku ada apa yang Allah tak ada. 4 perkara ni malam 4 kita. Cuba kalau jemaah ada kat sini apa mengaji sihat kan, sihat lagu tu lah. Saya ni suka kepada, aku ni mukrihan lil haq. Aku ni tak suka benda hak. Allah tunggu untuk jawatan dia. Suka kepada fitnah, sembahyang tak berwuduk. Aku ada apa yang Allah tak ada. La ilaha illallah. Lagu mana mengaji? Sayyidina Umar yang alim itu pun jadi bingung dengan jawapan Sayyidina Ubay. Aku itu bertemu dengan jalan tadi, jumpa dengan Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya Abul Hasan.
Salam sejahtera ke atas wahai Bapa Hasan. Siapa Bapa Hasan? Sayyidina Ali lah. Sebab anak beliau pun nama Hasan. Biasanya orang guna nama anak yang muda tu. Bapa Hasan. Wahai Ali, saya, kata Sayyidina Umar, jumpa dengan Ubay tadi. Saya tanya bagaimana pagi-pagi lagu ni. Dia boleh jawab dengan saya tak suka benda hak. Saya suka kepada fitnah. Saya solat tak berwuduk. Saya ada apa yang Allah tidak ada. Dan apa lagi satu tadi? Saya mukrihan lil haq. Aku tak suka kepada hak. Muhibban lil fitnah. Aku suka kepada fitnah. Wa usalli bi ghairi wudu'in. Aku sembahyang tidak dengan wudu'. Wa indi ma la indallah. Aku ada apa yang Allah tak ada. Jadi Sayyidina Umar khabarkan benda ni kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata betul. Lagi pening kepada Sayyidina Umar. Ya Ali, tak baik. Lagu mana ni? Kata Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, ini dikatakan oleh Ubay itu betul. Apa? Bukankah kematian itu hak? Benda yang hak. Siapa suka mati? Mana ada orang suka mati? Kita pun tak suka mati. Bukan bermakna tak suka mati itu tak suka mati itu tak. Maksudnya kita berusaha untuk menghadapi mati dengan amalan. Sebab itu kita bukan suka mati. Kalau nak dibagi choice, esok ramah tamah Aidilfitri dan mati, mana nak kita nak pilih? Mesti kita terbayang-bayang kami golek. Sebab kita nak umur panjang. Itulah dia, siapa suka mati. Betul juga lah. Kata Sayyidina Umar. Tapi itu saya tu bukan sebut lagu tu. Betul juga lah. Itu saya tu bukan Sayyidina Umar. Yang kedua, beliau suka kepada fitnah. Memang sebab anak dan isteri, anak-anak dan isteri itu memang fitnah. Fitnah itu cobaan lah. Siapa tak suka dengan fitnah? Tuan Amirul Mukminin bersuka, betul saya bersuka 2-0. Yang ketiga, saya sembahyang tak berwuduk. Maksudnya saya bersalawat. Bersalli itu kan bersalawat. Bersalawat mana tak payah wuduk, tak apa. 3-0. Saya ada apa yang Allah tak ada. Sungguhlah saya ada anak isteri. Allah mana ada anak isteri? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul juga tu kata Sayyidina Umar. Demi Allah, bumi yang tidak dipijak oleh Abul Hasan adalah bumi yang rugi. Apa maksudnya? Ilmu Sayyidina Ali kalau tak datang tempat tu rugi kawasan itu. Itu maksudnya. Bila masa Sayyidina Ali nak main ke angin ni, maksudnya ilmu dia tu. Itu baru mukadimah cerita, tak masuk cerita lagi. Cerita saya ya. Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Ubay. Jumpa kali kedua ni, baru habis cerita pertama ni, cerita kedua ni baru masuk kan. Dia pun tanya sebab beliau tahu Sayyidina Ubay ni orang yang baik, orang yang bijak. Tolong bagi masa saya seminar 15-11 insyaAllah. Tepat insyaAllah. Jadi tak tepat, sebab bunyi mercun tadi. Macam alasan. Ya Ubay, bertakwa. Wahai Ubay, ini pertemuan kali kedua ni. Kali lain pula ni, bukan yang pertama tadi dah selesai. Saya nak tunjuk kenapa Sayyidina Umar suka tanya dengan Sayyidina Ubay. Sebab Sayyidina Ubay tu dia orang bijak. Itulah kita bersama. Walaupun budaknya kecil ataupun orang yang muda, kalau dia alim, tanya. Jangan kita malu. Dan jangan kita kata saya tua, kita punya diri, kita tak kabur. Tengoklah ilmu yang kita nak tanya. Kalau ilmu agama boleh. Kalau ilmu mungkin ilmu-ilmu alat pakai rumah ke, mekanisme, cara pengendalian pinjaman bank di mana dia tahu, kita dah lebih lagi. Ya Ubay, mal taqwa. Wahai Ubay, apa itu taqwa? Kita nak cerita tadi, kita dapat tak dapat taqwa yang dalam tajuk kita ni. Lalu kata Ubay jawab ni, itu orang bijak. Dia jawab dalam bentuk tanya. Ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar,
Ama salakta tariqan alaihi ashwa, apakah tuan pernah berjalan di atas satu jalan? Pernah tak tuan berjalan di atas satu jalan? Kata Sayyidina Umar, na'am. Fama fa'alta idan? Kalau tuan pernah berjalan, apa tuan buat? Kata Sayyidina Umar, ijtahadtu wa shammartu. Aku akan berhati-hati dan aku akan shammartu, aku akan angkat jubah supaya jangan terpijak duri-duri tadi tu. Lalu kata Ubay, hakadat taqwa. Itulah dia taqwa. Ringkas ya. Itulah dia taqwa. Apa maksudnya? Berjalan di muka bumi ini jangan sampai terpijak duri-duri maksiat, duri-duri dosa, duri-duri ghaflah, duri-duri kelalaian, duri-duri hedonism, duri-duri nafsu, syahwat dan sebagainya. Berjalan di dunia silakan, tapi berjalan berhati-hati. Nampak di duri, jangan pergi ke situ. Sini, kona kau lain, kona kau lain. Bermakna apa? Berhati-hati menjalani kehidupan ini. Walaupun nampak macam betul, tapi ini duri ni. Bila kita pijak duri, dia boleh menyakitkan. Jangan ada racun. Kalau ada racun, poisoning masuk dalam blood circulation, nanti racun tu berjalan sampai dekat buah pinggang, dekat paru-paru, lagi wazn akan keadaannya, boleh menyebabkan cause the life, bawa kepada kematian. Itu maksudnya jaga-jaga. Bermakna apa? Taqwa itu berjaga-jaga, berjalan di atas kehidupan ini dengan betul ikut akan jalan, iaitu syariat, hukum hakam Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai terpijak pada perkara-perkara maksiat, dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Umar mendapat gambaran, begitu maksudnya do's and don't. Kalau do's tu buat, tapi orang yang ada value added, dia bukan buat yang wajib saja, dia akan buat yang apa? Yang recommended, yang sunat-sunat. Nilai kita beza. Nilai kita beza. Yang wajib semua waktu itulah. Tapi kalau orang yang macam tuan guru kami sebut, Syekh Ahmad Kami Zamzam, dia kata orang ahli solat ni, dia kalau hidup-hidupnya tak solat, dia seperti ikan yang disuruh hidup di atas daratan. Tak mungkin. Dia mesti ada air. Air itulah solat. Kerana itu dia tak mungkin hidup kalau tidak solat. Dan value added lagi, bukan cukup hanya dengan 5 itu. Tidak. Al-mu'min la yashba'ul mu'min illa hatta muntahawul jannah. Seorang mukmin tidak akan merasa puas sehingga nanti masuk ke dalam syurga. Itu yang Ustaz Long kita selalu sebut. Kalau kita tak jumpa kat dunia, jumpa di akhirat. Waktu itu beliau kalau sebut begitu, saya selalu sebut amin. Saya selalu sebut amin. Sebab apa tu? Itu doa tu. Masya Allah. Jadi begitu hadirin. Nak tahu mana hukum hakam Allah tu kena mengaji balik dengan tuan-tuan guru kita. First sekali mesti mengaji ilmu tauhid, oleh ilmu fiqh, oleh ilmu at-tasawuf. Bagi nampak lagi, bagi nampak jelas lagi. Tadi masih remang-remang kata bahasa Syekh Nuruddin, masih lagi luas sangat skop takwa itu, kita kecilkan sedikit. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Daripada kecil menjadi anak angkat Nabi. Beliau berkawan dengan Sayyidina Zaid ibn Harithah. Sebab itu sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang lain-lain tak tahu macam mana describe muka Nabi. Muka, mata terletak kat mana, hidung terletak kat mana, gigi Nabi lagu mana. Gigi Nabi kat sini tengah ni, dia ada macam ada ruang tengah ni. Kalau Nabi senyum, dia akan keluar cahaya betul-betul. Kerana kadang-kadang melintas cahaya tu di atas kepala para sahabat. Muka Nabi tu, di sini ada mancung. Kemudian warna Nabi ni azharul laun, tidak terlalu putih melepak. Mohon maaf ya, macam mungkin orang apa nama tu yang putih tu, yang hitam sangat, hitam metallic, bukan juga. Tidak ada sahabat-sahabat besar yang boleh describe muka Nabi
Sebab apa? Sebab sahabat tak berani tala tengok muka Nabi. Tala macam ni, macam tuan-tuan tengok saya lah ni. Muka tala tengok muka saya lah ni. Sahabat kalau tengok muka Nabi, ya Abu Bakar, angkat sedikit Abu Bakar, tengok saya. Labbaika ya Rasulullah. Banyak tengok. Saya nak Umar begitu, ya Umar. Labbaika ya Rasulullah. Apa saya tu tak boleh nak tengok tala lagu ni. Sebab muka Nabi itu bukan saja kaca, tapi berwibawa. Nah, siapa yang boleh describe muka Nabi? Hidung yang terletak, mata yang terletak, pipi lagu mana, gigi lagu mana? Sayyidina Ali. Allah muliakan Sayyidina Ali luar biasa. Nah, sebab itu ilmu yang ada pada Sayyidina Ali mencurah-curah, masya-Allah. Sehingga orang tanya, ya Ali, man taqwa? Apa itu taqwa? Ini lebih jelas maksud taqwa. Nah, Sayyidina Ali katakan ada dua maksud taqwa itu. Nanti kita measure dari sendiri kita lah, sampai tak sampai kita pada yang disebut oleh Sayyidina Ali itu. Kali pertama Sayyidina Ali mengatakan at-taqwa apa? Al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'adadu liyaumir rahim. Empat itu. Kalau ada empat itu, insyaAllah lah taqwa lah kita. Apa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang sangat agung, yang sangat mulia. Al-khawf ini bukan afraid, tapi frightened, takut. Nah, sebab bila orang itu takut dengan makhluk, mereka akan stay away. Tapi bila dia takut kepada Allah, they will be getting closer and closer. Itu beza. Orang yang takut pada Allah akan makin dekat kepada Allah. Sebab itu orang itu orang yang bertakwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Wal-amalu bit-tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, dengan hadis, amal. Setiap satu ini pembicaraannya panjang, sebab kita nak berhenti dalam masa 5 minit. Kalau tidak, kena potong gaji. Yang ketiga, wal-qana'atu bil-qalil, merasa qana'ah, cukup dengan yang sedikit. Cukup dengan yang sedikit, tidak komplain-komplain pada Allah. Melimpah ruah lebih, syukur, alhamdulillah. Sedikit diuji oleh Allah, tak apa. Kita suka sangat dengan kambing golek. Sampai-sampai dekat Ramadan Idul Fitri ni, khalas, kata orang itu, khalas, habis. Tak apa, sate kambing ada lagi. Khalas juga mengaji, tak apa, sebab ekor ada. Khalas juga kailan ikan masin. Khalas juga, tak apa, cendol ada. Tak ada juga, tak apa, cari kedai lain. Jangan risau. Itu qana'ah bil qalil. Yang terakhir, wal isti'adad li yaumir rahil, bersedia dengan satu hari yang kamu akan berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya berjalan kepada Allah, meninggalkan dunia ini. Isti'adad ini buat persiapan. Macam persiapannya? Itu pembicaraannya panjang pula nanti, iaitu dengan amalnya, dengan apa, i'tiqadnya kena betul, amalannya kena tepat, tasawufnya kena beli. Barulah kita nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang selamat hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harus kita ingat, kita ni hidup di dunia untuk mati. Hidup di dunia ni untuk mati. Kita kena kembali nanti ke kampung asal. Kita dulu kan daripada kampung asal. Kampung asal kita dulu namanya alam arwah, alam lahud. Kemudian turun ke satu lagi alam jabarut, turun ke satu lagi alam malakut. Alam arwah ni dah asal kita dahulu. Kemudian Allah nak testingkan amalan kita ini. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ringkasnya, Allah nak uji siapa di kalangan kamu yang paling bagus amalannya. Karena dunia tiga ini tadi, alam ruh, alam arwah, alam lahud, alam jabarut, alam malakut, itu bukan dunia untuk diuji. Macam kita lah nak menguji kereta, kena pergi pos pakom, tak boleh pergi dekat DPJ. DPJ itu urusan license dan sebagainya. Di sini bukan untuk dites itu. Akhirnya dites tu dekat mana? Dekat dunia tempat dites. Apa dunia tu? Dunia ni lah, dunia kita zindagi ni. Ustaz Long tak
وني كون قال الدنيا زندگی به خود مختصر لیکن آخرت زندگی ہے hamisha. Tak tahu makna lepas makan nasi lemak ni. Makan apa nak? Minum kan? Masya Allah. Dunia, dekat dunia ni lah jadi 3 alam tadi. Namanya alam mulki, alam haqiqi, alam seni, alam ghaib. Tempat jangan cerita. Dan tempat dunia ni akan diuji kita. Nanti kita kembali ke kampung halaman balik. Bila? Dekat atas, dekat alam ghaib tadi, kita diturun sekejap saja ni sebab diuji tadi kan. Kita di 3 alam ini, alam lahud, alam jabal, alam arwah, alam lahud, alam jabarut, alam malakut. Tak kenal pun dengan dunia. Tak kenal. Tak tahu pun dunia. Bila diturunkan ke alam mulki, alam dunia ni, baru kita kenal dunia, baru kita tahu dunia, baru kita mengerti dunia. Ketika itu kita pun rapat dengan dunia, mesra dengan dunia, sayang dengan dunia, kasih dengan dunia, rindu dengan dunia. Ketika Allah panggil balik roh menghadapnya, tak mahu kita meninggal dunia. Sebab tu payah nak tinggal dunia, sebab kita dah attach dengan dunia. Sebab tu payah nak meninggal dunia. Karena itulah hadirin, kita ingat lidulil mauti wa banulil kharabi limadna banu wa nahnu ila turabi. Kita hidup ni untuk mati. Negeri asal kita tu, nanti kita nak membina sehebat-hebatnya, walau nanti akan diruntuhkan. Ini bukan nak melemah semangat, tidak. Tapi silakan membina rumah, liga sekalipun, kekayaan sekalipun, biar dia bernilai akhirat. Macam mana nak tahu bernilai akhirat? Apakah semua benda ini bermanfaat lepas kematian ataupun tidak? Itu namanya akhirat. Kereta yang sedap, tapi kalau niat untuk pergi mengajar ataupun pergi belajar, walaupun benda itu dunia, nilai akhirat. Tetapi jaga, walaupun mengajar macam saya ni, baca kitab tu akhirat, tapi dunia dalam hati saya nak glamour, saya nak orang kenal saya nak dapat bayaran, saya nak ini, nama jadi harum, apa istilah tu ya, saham jadi naik. Ada istilah tu, saham jadi naik. Mengajar akhirat tapi nilainya dunia. Bawa semua, silakan dengan kekayaannya, silakan dengan jawatannya, tapi drive yourself untuk bawa kita kepada bermanfaat lepas akhirat. Masya Allah. Jadi yang kedua kata Sayyidina Ali tadi kan 4 nilai ini sendirilah. 1, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, makin kita takut makin dekat pada Allah. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, amalkan dalam Quran hadis itu. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, jangan rasa iri hati dengki dengan orang. Cukup apa yang ada, alhamdulillah. Nanti kalau Allah uji kita kaya, nanti tak sampai lagi kat surah Al-Ibrahim ini. Cukup apa yang ada, tapi bukan bermakna kita tidak berusaha. Yang keempat, adalah bersedia untuk hari kita berjumpa dengan Allah. Tuan-tuan pernah kenal Abu Nuwas? Bukan Abu Nawas, Abu Nuwas. Abu Nawas itu cerita lain. Abu Nawas ni Abu Nuwas. Abu Nuwas ni memang di zaman sebelum dia bertaubat tu memang cerita-cerita Arab, cerita-cerita hiburan tu memanglah ada pada dia. Tapi di saat pembaringannya, orang dengar apa yang dia sebut, apa dia sebut. Dia kata, ni sahabat dia dengar ni. Ni orang ni loklak juga sebelum ni, loklak. Tapi Masya Allah dia baik. Sahabat dia dengar. Saat dia nak meninggal dunia, ayyamman laysa li minhu mujiru bi'afwika min adabika astajiru ana al-abdul muqirru bi kulli dhanbin wa anta sayyidul mawla al-ghafur fa in 'adabtani fa bi su'i fi'li wa in taghfir fa anta bihi jadiru afirru ilayka minka wa aina illa ilayka yafirru minka al-mustajiru. Saya terjemah yang belakang saja. Afirru ilaika, aku nak lari daripadamu ya Allah, supaya jangan kena soalan adab. Wa aina, nak di mana? Illa ilaika yafirru minkal mustajiru. Nak di mana? Nak pimai tam tu lainnya jumpa Allah juga nak buat lagu mana? Pasal inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali kata yang terakhir, apa dia takwa? Takwa dalam 2 pengertian. Al-imtithalu
bi awamirihi, buat apa yang diperintahkan oleh Allah, wal ijtinabu, al ijtinabu binawahihi, iaitu jauhkanlah apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita sulung-sulunglah diri kita lepas Ramadan ni macam mana kita lengkap tak yang tadi. Itu persoalan satu saya kata tadi, saya payah nak jawab, saya sendiri payah nak jawab soalan tu tapi saya bagi buka bersama-sama fikir. Yang terakhir, biar kita ada kenangan bersama Ramadan apa, jangan tinggalkan puasa-puasa sunat tu Senin Khamis, kemudian hari-hari putih 13, 14, 15, hari-hari hitam. Tuan-tuan tahu tak kenapa hari-hari putih? Kenapa hari 13 atau 15 disebut hari putih? Ini kita sambung 3 bulan akan datang. Kenapa disebut hari-hari putih? Tak apa, kena abak lah lagi, tak tidur, tak lebar juga malam. Kerana apa? Kerana malam 13 sampai 15 bulannya tu cerah elok. Sebab itu disebut hari-hari putih, bukan hari orang putih. Ada satu lagi riwayat disebut dalam kitab Al-Ghunyah di Talib Talibul Haq. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan riwayat ketika Nabi Adam turun ke dunia, gelap pada Nabi Adam. Allah katakan sum 13, puasa pada hari ke-13, bukan 13 Januari Februari ni ni bulan Islam ni. Jadi baginda pun puasa hari ke-13, 1/3 badannya putih. Hari ke-14, 2/3 jadi putih. Hari ke-13, elok putih habis. Pasal itu nama hari-hari itu hari-hari putih. Baik, yang saya nak kongsi yang terakhir ni supaya kita ada kenangan dengan Ramadan. Mungkin ada yang dah jumpa Ramadan, Lailatul Qadar, alhamdulillah. Yang tak jumpa, insya-Allah paling kurang kita dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Insya-Allah siapa yang tak tinggal Isyak berjamaah, Tarawih berjamaah, Witir berjamaah, insya-Allah setiap malam tu kan dapat Lailatul Qadar. Tengok tu tak apa, tu cerita lain. Tengok tak penting. Ni dia tengok, nak pergi tengok sembahyang kan dah. Orang lagu tu selalu tak dapat tu. Supaya kenangan kita dengan Lailatul Qadar itu ada sentiasa setiap malam. Ini berita gembira daripada Nabi. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat, dan disebut oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah, disebut oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki dalam kitab beliau Khulasah min Shawarif Al-Anwar, disebut oleh Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, dan ulama-ulama yang lain. Apa kata Imam? Apa kata Nabi? Arba'un ba'da al-isya kamithlihinna min Lailatul Qadar. Jangan tinggal 4 rakaat yang ditunaikan lepas isya menyamai, menirikannya pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Haddad sebut dalam kitab An-Nasaih, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, 1 rakaat itu menyamai 30,000 rakaat di malam-malam yang lain. Kita dapat pahala itu setiap malam. Syaratnya 4. 1, lepas solat isya. Yang kedua, 4 rakaat. Yang ketiga, dia kena sembahyang isya lah, dengan tak sembahyang isya. Yang keempat, sembahyang. Yang ketiga, sembahyang. Yang keempat, 4 rakaat. Ulang balik. Dia akan dapat jumpa tu bila? 1 malam. Yang kedua, lepas solat isya. Yang ketiga, solat. Ada pun baca Quran, isya tu pahala macam biasalah. Yang ketiga, 4, sembahyang. Macam mana? Tuan-tuan, puan-puan yang tak ada hutang zaman Pok Yeye dulu tu, seluar Yankee dengan cermin mata gelap. Kalau zaman tu tak ada hutang, buatlah sembahyang sunat tu. Apa dia macam mana? Lepas isyak nanti sembahyang sunat ni, sunat kalau kat rumah sebenarnya. Tapi kalau kat rumah tu memang track record, balik rumahnya mesti orang ibu royu. Elok buat dekat belakang surah ni macam mana? Lepas isyak nanti sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat dulu ya. Usalli sunat al-isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Buat 2 rakaat, salam, angkat lagi. Usalli sunat al-isya raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut ba'diyah lagi. Boleh terdengar? Saya ulang balik. Usalli sunat al-isya raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunat al-isya raka'ataini
ba'diyatan lillahi ta'ala. Saya macam biasa 2 rakaat agak lagi. Usalli sunnat al-isya raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh tak? Kalau kita kata berebut 4 rakaat sekaligus boleh. Usalli sunnat al-isya 4 raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Jadi nanti nak tahap awal boleh, tak nak tahap awal pun tak mengapa. Buatlah ya. Siapa yang ada hutang, dulu tak habis lagi hutang, bagi sembahyang qada tu, yang tu jangan buat sembahyang sunat, buatlah sembahyang qada. Lohor 4 rakaat, pilih yang 4 lah. Lohor 4 rakaat ataupun subuh 2 rakaat, subuh 2 rakaat boleh, ataupun yang buat solat witir tu kan, buat ba'diyah 2, kemudian witir 3 boleh, asalkan 4 rakaat saja. Asalkan 4, dia tak kisah mana-mana solat, yang penting 4 rakaat. Tapi paling bagus bila kita solat sunat tu, bacalah surah. Surah tu biasa kuat. Rakaat pertama Wadduha, lepas tu rakaat kedua Alam Nashrah, yang ketiga Hati, yang keempat kita ingat saya Al-Qadar apa saya? Iqra. Banyak lah. Asalkan jangan Yasin. Kalau Yasin pengaji 7 kali, orang kaluan ni mengajar supaya dapat. Kira-kira ni nak tutup cerita. Ada tuan imam ni, dia ingin nak dapat menantu. Datang anak dia perempuan, 3 orang mai satu masa. Tak ada pakat apa-apa, dah mai 3 orang, tak apa mai. Hang nama siapa? Seorang masuk. Hang nama siapa? Nama saya Anas. Elok hang baca surah An-Nas. Awak tu tak ada preparation pun. Dia pun gagah jugalah baca apa ni An-Nas. Kau nama. Nombor 2 mai. Hang nama apa? Nama saya Asri. Elok baca surah Wal-Asri. Asri. Rupanya nombor 3 tu ketak kat belakang. Pasal apa? Setiap dia tu, dia kena baca ikut nama. Nama dia Yasin. Dia hang nama apa, dia pun sopa-sopa. Nama hang nama apa? Tak main. Nama saya, pasal dia tahu saya nak baca Yasin, dia tak main. Nama saya Yasin. Tapi mak-pak panggil saya Qul huwallahu ahad. Itu saja-saja. Awal-awal ni pasal dia tahu saya lagi, dia akan baca surah Yasin. Nama saya Yasin, tapi mak-pak panggil saya Qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan tadi, takwa yang ada 4 dan ada 2 tadi, dapatlah kita tengok suluh dari kita sendiri, mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Siapa yang datang lambat tadi, kami di awal kuliah saya bacakan ijazah untuk guru kami, Wali Saleh si Kedah tadi, supaya semua dapat manfaat. Saya ulang balik. Apa dia antara amalan yang beliau ijazahkan, lepas solat bacalah Qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian baca Hasbunallah wa ni'mal wakil 46 kali. Jadi sampai kat luar tu yang mungkin datang lambat dapat juga dah ijazah sama-sama. Maksudnya bila amal dia lepas sembahyang sunat boleh, sembahyang duha boleh, sembahyang fardu lebih bagus. Bila nak amal tu mungkin lepas kita salam nanti salam, respon sunat masing-masing, buatlah yang itu supaya kita bagi kesempatan bersalam semua sekali. Nanti nak buat infiradi pun yang lebih baik lepas itu. Mohon maaf ya, lebih masa kita. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang pada usaha ilmu kita malu jaga depan beliau yang ada juga dah nampak dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Rabbi bijah nabiyyika al-Mustafa wa rasulika al-Murtada tahhir qulubana min kulli wasfin ya'inuna an shahadatika wa mahabbatik
وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam.